Guys, Assalamualaikum. Hari ini Akmal nak kongsikan kisah seram yang seterusnya. Kisah seram ni dia tak berapa nak seram lah, tetapi bila dia jadi pada saya pada ketika itu, dia agak menakutkan juga dan sehingga kini saya masih teringat lagi lah kejadian yang berlaku pada tahun 2003. So pada tahun 2003, Akmal merupakan salah seorang finalis untuk pertandingan nyanyian Who Will Win. Okay, kalau you all perasan, sebelum saya di Akademi Fantasia, saya dah masuk macam-macam pertandingan. Pertandingan karaoke lah, setiap kali mana ada pertandingan karaoke, ceruk mana, saya pergi. Kan, tak kisah walau jauh sekalipun, sebab dah kata minat, dapat pula sokongan daripada mak dengan abah, lagilah merata-rata pergi untuk join pertandingan. Will Win ni adalah satu pertandingan nyanyian yang pada awalnya kita kena bertanding 5 minit. Kita kena, dia bertanding kalah mati tau. Okay, so bertanding kalah mati. Siapa yang berjaya, dia akan sampai ke peringkat yang seterusnya, kemudian sampai final lah. Kemudian nak dijadikan cerita, sebelum ni, sewaktu saya masuk pertandingan menyanyi biasa, memang ada dengar cerita macam-macam lah. Maklumlah, bila pertandingan ni, dia punya saingan tu sengit sangat-sangat. Kan? So, adalah yang bercerita. Kadang-kadang orang ni cerita dengan orang ni cerita dengan orang ni. Katanya, dia tu pergi nak cakap pun macam bersalah kan. Dia tu pergi bomoh, jumpa tu sampai ke Siam, sampai ke itu sebab semata-mata nak menang. Sebab kadang-kadang hadiah wang tunai yang banyak kan. Dan sebenarnya bukan itu saja. Bila menang ni satu kepuasan lah sebenarnya. Pada waktu tu sebenarnya bila pergi pertandingan menyanyi ni tak ramai pun, dan sebabkan itulah kalau kita pergi, kita akan jumpa muka yang sama. Dia adalah yang bercerita, oh dia ni rajin pergi bomoh, bomoh dia bomoh Siam, dia ni rajin macam gini, dia tu macam itu, kadang-kadang tengok perasan tak dia pegang kain kuning lah, itulah ini, macam-macam. Tapi jenis Akmal dan juga Mak yang jenis macam okay whatever, tak masuk campur. Tahun 2003 tu final berlangsung pada waktu malam, okay, di saluran NTV7. Akmal tak ingat sama ada 10 atau 12 orang yang pergi final, tetapi pada orang kata 2-3 hari tu, seminggu sebelum final tu, kita ada rehearsal sebab kita main live band kan, kita pakai live band, so kita ada rehearsal, kita ada practice dengan band dan sebagainya. So far alhamdulillah saya tak ada masalah dengan suara saya. Saya memang tak ada masalah. Okay? Semua okey, semua okey. Kalau tak silap Akmal, final saya nyanyi lagu Kaulah Segalanya, Ruth Sahanaya. Okay. Lepas tu bila saya praktis semua okey, tetapi yang peliknya pada hari final kita ada sound check pada waktu pagi sebelum kita ada full dress rehearsal pada waktu petang. Pagi tu suara Akmal hilang. Suara saya hilang. Yang ini memang paling pelik sebab malam tu saya tak ada masalah langsung. Saya macam biasa, saya bercakap boleh, saya praktis menyanyi macam biasa, tak ada masalah. Tapi pagi itu bila tiba time saya untuk saya sound check, suara saya hilang serta-merta tanpa saya ada masalah demam ke, tanpa saya ada masalah batuk ke, memang tak ada. Saya waktu tu saya nangis. Mak saya dah mula tenangkan saya. Mak pun pelik kenapa tiba-tiba suara boleh hilang. Suara hilang dia jadi macam ni tau. Dia bukan hilang sikit-sikit tapi dia hilang macam hilang terus. Macam kenapa tak cakap? Kenapa tak boleh nak cakap? Tak boleh nak cakap. Faham tak suara yang jenis macam tu? Yang try lah buat macam tak boleh. Sakit tekak memang tak ada. Memang tak ada. Kemudian itulah hantu dia. Kemudian kru semua dah macam panik. So kita dekat situ memang kita ada emergency lah, sebab kadang-kadang takut apa-apa terjadi kan. Jelah bila dah final ni macam-macam lah sebab nanti malam ada penonton pula kan. So kita ada emergency room. So saya dibenarkan untuk ke emergency room untuk check sebab kita ada doktor juga ready kat situ, and then pegawai kesihatan. Lepas tu bila saya duduk kat sana, dia check dekat saya memang tak ada masalah. So tak ada pilihan lain melainkan dia
Saya tak ingat, tapi kita cucuk I think steroid kot kalau tak silap saya. Okey. Dia cucuk something pada Akmal dan saya diminta untuk tidur, untuk rehat sepenuhnya. Okay. So saya tidur dekat situ memang ada katil semua kan. So saya rehat, saya tidur dekat situ untuk beberapa jam, and pada waktu rehearsal pada petang hari tu, alhamdulillah mak abah baca surah-surah, baca Yasin dan sebagainya, bagi saya minum selepas saya dah terjaga tu, bagi saya minum dan sebagainya. Saya dah mula ada suara sikit-sikit lah, tapi tak sepenuhnya. Saya dah mula ada suara sikit-sikit, jadi saya minta izin untuk saya tak rehearsal sepenuhnya lah, sebab saya takut sangat suara saya akan hilang. Jadi producer kata boleh, tak ada masalah lah kalau kata itu yang Akmal nak. So Akmal just boleh rehearsal separuh lagu je lah. Okay, itu pun saya tak all out. Okay, saya tak all out. Saya masih lagi takut. Saya takut sebab dalam pengalaman saya beberapa tahun saya masuk pertandingan menyanyi dan sebagainya, itu adalah pengalaman yang paling mengerikan saya. Bila jadi kejadian-kejadian macam tu, barulah kita mula terfikir flashback balik apa yang jadi kan. Kita makan orang, kita kadang-kadang ialah saya ni kalau tak ada mak, kadang-kadang mak ada sentiasa dengan Akmal, tapi kadang-kadang mak ni tak adalah 24 jam sama dengan Akmal. Kita lupa saya ni pula jenis yang macam percaya je semua orang okey je semua orang. Akmal jenis yang macam saya tak pernah pandang orang tu jahat, ataupun saya tak pernah pandang orang tu ada niat tak baik pada saya. Pada saya semua orang okey, semua orang baik. Jadi bila saya fikir-fikir balik, alamak, saya baru teringat, okey saya ada makan itu, saya ada makan ini, saya ada, you know what I mean. So mungkin saya tak tahu, ataupun mak saya kata mungkin benda tu nak ditujukan kepada orang lain ke, wallahu alam kan. Jadi terkenanya pada saya. Jadi itu adalah satu perkara ataupun peristiwa yang paling saya tak dapat lupakan. And selepas kejadian tu, saya jadi amat berhati-hati, kan, sehinggalah saya masuk AF. Selepas tu saya pergi mana-mana show dan sebagainya. Memang Akmal paling utama, saya jaga makan, saya jaga minum. Akmal jarang sangat-sangat minum orang bagi, makan orang bagi. Tak kisahlah daripada sesiapa sekalipun, saya amat berhati-hati. Okay? Sebenarnya perkara-perkara macam ni dia wujud. Orang kata dari segi macam buatan orang, santau. Dia bila cakap mengenai pertandingan menyanyi ni, kadang-kadang bila Akmal jadi tetamu undangan sekalipun, macam-macam kita jumpa dekat tangga lah, dekat bawah tangga lah, kadang-kadang macam ada orang ternampak sesuatu lah, you know. So this kind of thing kadang-kadang dia hantar untuk takutkan kita, untuk jadi kita ni macam bila bertanding tu jadi darah gemuruh yang teramat sangat. Disebabkan itulah kalau kata you all pernah dengar contoh macam pertandingan-pertandingan nyanyian macam dan sebagainya, ada orang yang hilang suara, ataupun ada orang yang nampak sesuatu dan sebagainya, kisah-kisah misteri di sebalik tu kan, pada saya benda tu memang ada. Maksudnya kita bukan sengaja mengada-adakan. Benda tu memang wujud, benda tu memang ada, memang wujud. Cuma yalah, kita percaya pada Allah. Maksudnya Allah tu yang satu. Tak ada siapa pun, tak ada apa pun yang dapat melawan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai umat Islam kena sentiasa berdoa. Okey, berdoa tu yang paling utama, minta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang paling power. Kemudian yang kedua, sentiasa ada pendinding. Maksudnya kita kena sentiasa baca 3 kul, ayat kursi dan sebagainya. Itu yang memang saya amalkanlah setiap kali saya bertanding ke, nak buat persembahan ke dan sebagainya, because we never know. You know. So benda tu memang wujud, memang ada. Mungkin kadang-kadang tidak ditujukan pada kita, tetapi terkena. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati, berjaga-jaga. Banyak benda dari segi pemakaian kita pun kita kena berdoa dan sebagainya, minta supaya Allah tu sentiasa melindungi kita. Dan sebabkan itulah juga kadang-kadang mak saya akan pesan, kalau buat persembahan ke kat mana-mana ke, jangan terlalu suka, jangan terlalu seronok sangat. Kena sentiasa
berjaga-jaga, ingat, sentiasa beringat. Mak selalu cakap perkataan ni, kamu pergi mana-mana ke mak, kamu kena beringat sebab mak tak sentiasa ada dengan kamu. Okay, so sampai sekarang Alhamdulillah, kerja apa pun yang saya buat sehingga ke hari ini, itulah yang saya pegang. Doa, minta lindungan pada Allah. Setiap kali solat tu, minta lindungan pada Allah. Tak kisah di mana sahaja saya berada, apa sahaja pekerjaan yang saya lakukan, saya minta, Ya Allah, lindungilah aku, Ya Allah, di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja, daripada perkara-perkara yang tidak baik, daripada perkara-perkara yang keji, daripada pandangan mata-mata jahat. Kita tahu tentang penyakit ain dan sebagainya. Jadi, doa, doa dan doa. Itu adalah kunci yang utama umat Islam. Okay? Jadi itulah dia sedikit sebanyak perkongsian yang Ahmad nak kongsikan kepada anda. Mungkin ada di antara anda yang suka nak tahu pengalaman-pengalaman saya, apa yang saya lalui selepas kisah seram di sebalik di stadium dahulu. Jadi ini adalah antara kisah-kisah yang terjadi pada Akmal. Okey, semoga dapat manfaat untuk kita semua. Ingat, teruskan berdoa, tak perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan dilindungi.